Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify. Baiklah, untuk waktu ini kita nak teruskan dengan Temu Bual Ek Radio. Dan apa kita nak bincangkan kali ini sangat penting sebenarnya, berkaitan dengan proses pengurusan harta pusaka Islam. Jadi untuk membincangkan tentang topik ini telah pun bersedia bersama-sama saya Zainal Nasir di studio. Kita ada dua orang tetamu. Kita ada Tuan Haji Abdul Aziz Piru Muhammad yang merupakan Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami. Saya pun begitu juga. Ya, pertama kali. Tak ada, ni dah kali ketiga dah. Dengan saya lah pertama kali. Oh, you pertama kali ya, dengan Puan. Betul. Okey. Dan hari ini kita juga ada Cik Khatijah Muhammad Syahari yang merupakan Ketua Jabatan Pentadbiran Harta Pusaka As-Salihin Trustee Berhad. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, baiklah. Saya sebenarnya tertarik tau bila nampak macam As-Salihin Trustee Berhad. Saya pertama kali baru dengar ni. Sebelum ni macam dengar ialah nama-nama lain kan. Berapa lama sebenarnya ada? Okey. Nak jawabkan apa Puan cakap tu. Kami ni dah tubuhnya pada tahun 2004. Ya, itu proses pertubuhan ya. Tapi mula buat pasaran cerita kat luar 2005. Time itulah saya masuk sebagai penasihat dan selepas itu sebagai ketua eksekutif ya. And kalau tengok As-Salihin ni tumpuannya ialah untuk perancangan harta pusaka Islam khususnya, dan pasal kami tahu orang Islam ilmu tentang perancangan ni kurang sangat. Jadi hebahan tu tak ada. So arahan daripada lembaga pengarah, let's focus on Islamic estate planning, khusus untuk orang Islam. Pasal apa orang Islam lebih nak mengetahui tentang harta-harta yang dah ketinggalan, dah akan meninggal. Macam mana kita nak buat perancangan. Itu khususnya kami cuba daripada 2005, dari sudut pemasaran sampailah sekarang. Dah masuk lebih kurang 16 tahun tubuhnya syarikat ini. Dah lama jugalah kan. Dah lama juga. Okey. Jadi bila melihat kepada perubahan dari tahun ke tahun, apabila diberikan juga pencerahan, ilmu, penerangan berkaitan betapa pentingnya untuk pengurusan dan juga perancangan untuk harta pusaka Islam ni, bagaimana Tuan Haji melihat dari segi pemahaman kesedaran masyarakat? Ya. Orang Islam ni kadang-kadang faham. Dia faham tentang perkataan-perkataan dalam perancangan faraid. Dia tahu faraid, perkataan faraid, tapi apa tujuan faraid kurang orang faham ya. And proses perancangan Islam ni, cerita ni kita kena tengok daripada sudut perancangan, dari sudut produk-produk yang kita sedia ada. Kami dah cerita tentang awal-awal dulu. Kita umpamanya wasiat. Kita sediakan wasiat. Apa pentingnya wasiat? Pelantikan wasi. Ini ada kait-mengait dengan hari ni kita cerita ni. Pelantikan wasi yang akan menjalankan pentadbiran pusaka selepas kita mati. Orang yang memegang amanah tu sendiri. Itu important. Tu wasiat tu akan lantik. So ini akan melicinkan proses dari sudut pentadbiran pusaka. Ini orang kena faham ni. So yang ini orang Islam kadang-kadang faham hibah perkataan, macam mana nak buat, dia orang tak faham. Cuma tu apa, dia kata sambil lewa. Dia kata saya dah tak ada, tak apa, biarlah orang hidup jalankan. Ini proses-proses ya. Dan kadang-kadang orang Islam kita tahu ni, kita kata saya masih muda, bukan saya nak pergi, biarlah perancangan tu saya buat bila saya dah masuk umur 70-an. Saya boleh cerita. Ni itu yakin sangat tu. Yakin sangat. So ini daripada sudut bila kita tengok ni, kita rasa ini masalah kita. Bukan tak faham. Faham tapi mengambil masa. Orang putih cakap procrastinate. Tak apa. Kalau masih ada masa, biarlah saya buat bila saya masuk lingkungan 45, 50, 60 baru kita buat. So pentadbiran pusaka saya nak cerita ni, kita kena buat semasa kita muda. Okey, jadi elok kita mulakan dengan topik kita ni, proses pengurusan harta pusaka Islam. Kalau dalam menguruskan harta pusaka ni, apa perkara utama, perkara yang paling penting ataupun persediaan yang perlu dilakukan oleh waris sekiranya ahli keluarga meninggal dunia? Okey. Kalau dia ada proses macam ni, kalau kita dah ada wasiat, macam saya cerita-cerita ada wasiat, dia dah lantik awal-awal siapa akan menakbir. Dia panggilnya wasi ya. Bila dah lantik wasi, saya cerita yang ada wasiat dulu. Bila dia lantik wasi, tugas pertama wasi tu bila orang tu meninggal, kita akan panggil waris-waris si mati tu. Waris-waris faraid dia, siapa waris dia. Umpamanya waris dia ikut proses Islam, mak ayah dia waris dia, isteri atau suami, tertaluk siapa yang meninggal, anak-anak dia. Ini waris utama dia.
kita akan panggil dia orang. Selepas dia orang bagi tahu, kita akan panggil, kita akan baca apa yang tertulis dalam wasiat si arwah tu. Wasiat ialah pesanan. Ingat, wasiat ialah pesanan. Pesanan arwah-arwah tu kan tersebut. Kadang pesanan tu secara ringkas, pesanan tu secara mendalam. Artinya pesanan sanubari pun akan disebut situ. Jaga anak-anak dan isteri, bagi dia orang baik-baik. Anak-anak kau jagalah mak ayah kau. Itu pesanan. Dan dia akan also sebut macam mana kita nak sebut pengagihan harta selepas pembayaran hutang. Dia akan sebut dalam tu. Umpamanya ada harta rumah, ada kalung emas, painting, bank account, tabung haji, dia akan sebut. Kadang-kadang orang akan sebut ini harta-harta, dan hasrat dia nak bagi mengikut dia bagi cerita hasrat. Kadang-kadang dia kata, anak-anak kau janganlah bergaduh, ambillah sama rata. Itu hasrat ayah, ambil sama rata. Pasal apa? Kalau ikut-ikut, Islam tertakluk pada hukum faraid. Faraid dah termaktub mengatakan berapa pembahagian. Pembahagian isteri berapa, mak ayah berapa, anak-anak berapa. Itu dah maktub. Kalau anak-anak tu setuju dengan hasrat ayah, tak ada masalah. Kita akan agihkan sama rata. Kalau ayah kata ambil sama rata, sama rata. Kalau ada pertelingkahan, kita ikut hukum faraid. Macam mana. So tak adalah masalah. Tapi important tu, bila kita baca wasiat, kita akan bagi tahu pesanan ayah mak macam mana. Dan bila kita baca, dia orang setujulah, katalah setuju dengan pesanan ayah tu, kata ikut sama rata, kita akan call on asset. Kita akan minta list of asset yang dia ada. Apa-apa aset-aset si mati tu. Umpamanya rumah dia berapa biji, bank account dia dekat mana. Kalau dia tak tulis dalam wasiat, kalau dia dah tulis, kita dah tahu. Kalau dia tak tulis, kita akan tanya, adakah harta-harta lain selepas dia buat tu. Kita akan tanya. So kata isteri kata dia ada beli rumah sebiji. So kita akan kumpul list of asset dan list utang-utang dia. Apa liability dia. Ini important. Bila kita list asset, list liability, utang-utang dia, kita akan mohon dekat mahkamah civil untuk dapat grant of probate, surat kuasa. Itu important. Ini tertakluk pada nilaian harta. Kalau nilaian dia, harta ni lebih 2 juta, dia dah buat wasiat tu, kita akan pergi kat sana. Walaupun nilaian harta bawah tu, kita akan, pasal dia buat, kita dari wasi, kita akan minta surat kuasa daripada mahkamah tinggi. Dapat surat kuasa tu, barulah kita buat dari segi permohonan, nak tengok berapa hutang dia. Minta kita hutang-hutang si mati tu. Kita akan minta akaun bank. Kata kita dengan surat kuasa diberi oleh mahkamah, kita akan hantar surat kuasa certified copy tu kepada badan-badan berkanun. Dan badan-badan berkanun akan bagi duit tu kepada kita sebagai pemegang amanah, pegang pentadbir. Dan kita akan buka akaun atas nama Asalihin bagi pihak si mati. So duit-duit tu akan masuk dalam situ. Kita tak ambil akaun Asalihin, kita akan masuk akaun si mati arwah. So tunjuk kita punya ketulusan dari sudut pentadbiran pusaka tu. Kita akan begitu bagi, terperinci. Banyak sebenarnya prosedur yang terpaksa dilalui sebenarnya kan. Tu ramai orang tak tahu ni. Jadi kita ni bila wasi ni, kita boleh ambil individu pun boleh jadi wasi. Tapi kalau individu wasi, dia kena ada ilmu yang cukup. Pasal orang Islam ni, bila sebut pasal pengurusan, dia ada 2 mahkamah yang kita kena pergi. Mahkamah sivil untuk surat kuasa, mahkamah syariah untuk dapat sijil faraid. Kita kena dapat. Ini mula-mulanya kita kena buat. Ini betul buat. Disentuh oleh Tuan Haji tadi berkaitan dengan cara jugalah untuk menuntut harta pusaka untuk orang Islam, dan disentuh juga berkaitan dengan hutang-hutang yang ditinggalkan. Mungkin ada sedikit pencerahan, penerangan lebih lanjut pada Cik Khatijah, bagaimana prosedur sebenar dalam menguruskan harta termasuk hutang-hutang yang ditinggalkan ni. Apabila kita bercakap berkenaan dengan harta pusaka, yang pertama sekali, macam yang Tuan Haji cakap tadi, yang pertama sekali kita kena dapatkan surat kuasa mentadbir. Tu yang Tuan Haji cakap tadi. Kalau wasiat, bidang kuasanya kita pergi ke mahkamah tinggi terus. Kita ke mahkamah tinggi kan. Tapi dekat Malaysia ni, saya cakap secara general, secara umum, dekat Malaysia ada 3 institusi yang boleh keluarkan surat kuasa. Sama ada mahkamah tinggi, amanah raya, ataupun unit pusaka kecil JKPTG. Di mana ketiga institusi inilah yang perlu dituju oleh waris-waris sekiranya mereka nak uruskan harta pusaka si mati. Jadi apabila orang meninggal tadi, macam Tuan Haji cakap tadi, ada wasiat, kita panggil baca
wasiat dan seterusnya bila dengan wasiat tu kita diberi kuasa menjadi wasi ataupun pentadbir tadi, kita boleh straight away pergi ke Mahkamah Tinggi untuk kita dapatkan surat kuasa. So bila nak cerita pasal pengurusan harta pusaka ni ada dua bahagian. Satu bahagian pentadbiran, satu bahagian pembahagian. Yang pentadbiran ni yang orang selalu tak nampak. Orang nampak pembahagian terus nak dapat ikut faraid kan. Tapi yang bahagian pentadbiran ni orang tak nampak. So pentadbiran ni nak pergi mana? Tu yang kita cerita tadi, bidang kuasa. Pergi Mahkamah Tinggi, pergi Amanah Raya ataupun pergi JKPTG, unit pusaka kecil kan. Tapi kalau dah buat wasiat, dah ada perancangan. Dah ada wasiat, contohlah buat wasiat dengan asalihin, dah lantik asalihin kan. Maka kita sebagai wasi yang dilantik tu, kita boleh bacakan wasiat dan terus kita buat permohonan dekat Mahkamah Tinggi untuk dapatkan surat kuasa mentadbir. Bila dah dapat surat kuasa mentadbir tu, barulah kita boleh menjalankan pentadbiran tu dulu. Kan kita dapatkan juga sijil faraid. Kenapa sijil faraid ni penting? Sebab sijil faraid ni yang menentu sahkan waris. Kan kita tak tahu, kita boleh kata ni lah waris macam Tuan Haji sebut tadi, mak, ayah, suami atau isteri kan. Tapi apa institusi yang mana yang ada kuasa nak menentu sahkan waris ni? Mahkamah Syariah. Ya, bunyi macam senang kan, tapi kalau kita dengar satu-satu yang diberitahu ni macam macam-macam benda yang kita tak tahu rupanya. Dan siapa lagi sebut tentang harta pusaka dan sebagainya yang kita nampak besar-besar, rumah, tanah kan. Bagaimana pula dengan akaun, barang kemas, barang peribadi, mungkinlah ada macam jam tangan yang mewah ke atau macam mana pula tu. Yang tu pun sama akan diuruskan lah. Maksudnya apabila dah dibacakan wasiat, akan dikenal pasti apa aset dan liability si mati ni tadi, dan perbincangan antara wasi dan juga waris-waris akan dijalankan bagaimana cara pembahagian yang nak dibuat. Berapa value setiap harta-harta yang ditinggalkan. Bukan kita tengok pada rumah saja, duit dalam akaun saja, saham-saham di bursa juga, duit-duit di kalau ada yang tertinggal-tinggal kat rumah, kadang-kadang kita tertinggal duit simpan bawah bantal apa semua tu kan. Semua tu perlu dibincangkan, perlu diterangkan semasa kalau dah buat wasiat tu, masa bacaan wasiat tu kita transparent, kita cerita dengan semua waris-waris faraid, semua waris tahu apa aset dan apa liability si mati ni. So kita kena uruskan semualah daripada aset sehinggalah kepada hutang-hutang si mati. Banyak sebenarnya yang kita nak cuba dapatkan lebih lagi ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka Islam ini. Kita bincangkan proses pengurusan harta pusaka Islam melalui Temu Bual Ek Radio. Kita bersama-sama Tuan Haji Abdul Aziz Biru Muhammad yang merupakan Presiden Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad, dan kita ada Cik Khatijah Muhammad Syari, Ketua Jabatan Pentadbiran Harta Pusaka As-Salihin Trustee Berhad. Kita langsungkan juga melalui live FB ketika ini bernama Radio. Baiklah, kalau kita lihat dari segi nak menguruskan harta dan sebagainya, sekiranya ada melibatkan anak-anak yang mungkin di bawah umur ataupun anak-anak OKU, tu macam mana pula dari segi hak faraid mereka? Sekiranya ada anak masih di bawah umur dan juga untuk anak-anak yang OKU ni, mereka ni adalah hak faraid mereka ni akan terpelihara. Tak ada siapa-siapa yang boleh menidakkan hak mereka. Macam mana keadaan situasi sekalipun, mereka wajib menerima bahagian faraid mereka. Dan sekiranya anak tu bawah umur, apabila seseorang tu macam suami, dia buat wasiat dan dia berhak melantik isteri sebagai penjaga harta dalam wasiat tu. Pelantikan dalam wasiat tu boleh terus dilantik. Jadi bila dia tak ada nanti, anak-anak bawah umur ni automatik akan dijaga hak harta amanah tu akan diletak di bawah mak ni sebagai penjaga amanah. Sebab mak ni yang nak pastikan anak ni pergi sekolah, makan minum mereka apa semua kan. Sama juga dengan anak-anak OKU ni. Hak faraid mereka, duit-duit mereka, bahagian faraid mereka tu akan terpelihara. Tak boleh dikurangkan. Bagi lebih tak apa, tapi tak boleh dikurangkan. So sebagai kalau macam As-Salihin menjadi pentadbir, kita akan pastikan macam mana keadaan sekalipun hak-hak anak bawah umur dan anak-anak OKU ni yang mana mereka tidak ada legal capacity untuk mengurangkan hak mereka ataupun bersetuju untuk melepaskan bahagian mereka wajib menerima bahagian faraid mereka. Mereka tak boleh menerima kurang daripada bahagian faraid mereka. Baik, Tuan Haji Aziz. Kita sebut tentang harta yang masih lagi orang kata pinjaman. Kita masih lagi berhutang, ditinggalkan dengan hutang. Bagaimana prosedurnya? Apa yang perlu dilakukan oleh waris ni? Kadang-kadang bila sebut tentang hutang je, semua macam tak nak bertanggungjawab kan, tak nak uruskan. Tu macam mana tu? Jadi bila kami katalah As-Salihin dilantik sebagai wasi, tugas kami ialah akan tengok semua-semua harta pusaka, termasuk harta pusaka yang tergadai.
katalah rumah cagaran. So kita akan tengok pasal apa, kita akan tulis kepada bank berkanun. Okey, orang ni dah meninggal, kami wasi, ini surat kuasa kami, tolong bagi tahu kami apa harta orang dia, berapa banyak pinjaman. Bila kita terima pinjaman dia ada, kita ini tak semestinya pinjaman bercagar seperti rumah. Pinjaman dia kredit kad pun kita tengok. Semua pinjaman kita tengok. Dan bila kita tengok pinjaman, kita tengok berapa berapa. Bila ingat saya, bila dapat surat kuasa tu, kita akan kumpul harta dia dan juga hutang-hutang dia. So kita tengok harta dia nilai cash banyak, hutang rumah tu masih ada. Kalau dia tak ada MRTT atau MRTA settle, kita akan tengok macam mana kita nak settle rumah tu daripada pusaka duit yang dia ada. Sebelum kita settle, walaupun rumah ke kredit kad pinjaman lain, kita akan ada perbincangan dengan bank-bank berkanun. Hutang sekian-sekian, berapa banyak dia punya principal, berapa banyak dia punya interest yang ada, boleh kita negotiate so that kita dapat mengurangkan. Ini kita buat sebagai wasi. Kita nak mengurangkan so that kita melebihkan hak si waris-waris yang dia ada. So kami kat sini kita akan dapat perancangan tu. Kita akan dapat hutang, kita tengok berapa banyak, kita kena bincang dan kita akan selesaikan hutang daripada duit-duit sedia ada dalam akaun si mati yang kita dah kumpul. So that bila si waris terima harta-harta dah licin, katanya harta-harta yang tinggal selepas bayaran hutang-hutang si mati. Hutang-hutang dunia dan akhirat. Kami pun tengok hutang akhirat dia, zakat yang last dia tak bayar, ada fardu kifayah ke tidak. Kita akan tanya keluarga, apa puasa ada ke, cukup ke tidak. Kita akan selesai ni semua. Bila kita dah selesai, badal haji dia tak pergi, kita buat haji untuk dia. So kita tengok dah semua selesai, kita tengok berapa banyak ada dan kita ikut dari sudut pengagihan macam mana. Adakah dari sudut persetujuan bersama atau kita ikut hukum faraid. Itu kita buat. Nampak senang tapi tak senang. Tak senang. Bukan semua waris satu kepala. Betul. Ada juga macam ni lah, macam tu. So kita kena duduk bincang. Kadang-kadang dia ada harta semua tanah je. Tunai tak ada, cash tak ada. Dan macam mana kita nak selesai pembayaran stamp duty, pembiaraan. So kita kena bincang dengan waris. Ini dia ada katalah 1 juta, anak ada 4 orang. So ikut hukum, katalah semua anak lelaki. So ikut hukum seorang dapat suku lah. So 250,000. Tapi 250,000 dari sudut nilai rumah tu, tapi tak ada cash. So kami bincang lah, siapa-siapa antara 4 nak beli rumah ni. Sebab tu penting untuk lantik, contohnya lantik As-Salihin Trustee Berhad untuk menguruskan harta itu sendiri. Supaya kita tu bila sebut tentang harta ni, adik-beradik boleh bertikam lidah. Ada sampai macam iyalah kan, ugut-mengugut. Mungkin juga ada sampai bukan bertikam lidah aja kan, lebih daripada tu pun ada. Ya, mesti ada. Itu bukan tikam lidah. Daripada harta-harta yang ditinggalkan mak ayah tu, bergaduh tu biasalah. Sampai masa muka, sampai tak jumpa. Bila kami buat pembacaan wasiat, ada banyak kaedah. Dulu sebelum ayah mati baik, lepas tu dah rengang. Tu yang itu saya galakkan bila buat perancangan pusaka, bila buat instrumen utamanya wasiat, instrumen utama. Pada instrumen-instrumen lain tau. Lantiklah wasi yang berjenama, yang tahu tentang selok-belok perancangan pusaka dari sudut perundangan, Islam dan sivil dan perakaunan. Macam mana nak jadi kami kat Salihin ni, macam pejabat Cik Khatijah ni, lebih kurang ada 15 orang daripada jurusan perundangan Islam dan sivil, dan juga 4-5 orang yang daripada sudut perkaunan. Sudah nak buat pengiraan, sudah kita boleh bagi tahu kat waris-waris, ini kita buat. Ini cara kita nak buat. Macam mana nak pergi mahkamah, kita kena buat negotiation. Banyak cerita kita kena buat. Kadang-kadang pejabat tanah, maklumlah, si orang tua tu beli rumah 30 tahun dulu. Bila dah meninggal, grant pun tak ada. Cabaran ni. Cabaran. Jadi kami sebagai wasi terpaksa pergi pejabat tanah. Saya akan pergi sana, kena buat surat akuan, surat sumpah. Kalau saya dah pergi cari tanah, grant tak ada, kena buat nak dapat. So ini mengambil masa, mengambil pengetahuan baru kita nak buat. Jadi dekat Salihin ni, bila saya sebut perancangan pusaka, kami tak buat lain, buat ni je. Dari dia mulanya sampai akhirnya. Mulanya daripada sudut perancangan, daripada sudut buat surat hibah, surat harta pencarian, buat wasiat, sampai
akhirnya pengagihan harta kepada waris-waris yang tinggal. Tak Itu perlu risau, jangan ragu-ragu. Trusted ni. Right. Trusted brand. Asalnya Trusty Berhad. Alhamdulillah. Itu tugas kami. Ya. And kami ialah kami Badan Syariah, Badan Lembaga Pengarah kami diketuai oleh Tun Saleh Abbas. Itu bekas mantan Lord Presiden dulu bekas mantan Ketua Hakim Negara dan juga dipantau oleh Lembaga Badan Syariah yang diketuai oleh Tun Saleh dengan lain-lain orang-orang kat situ, daripada profesor dekat universiti, yang Arif Mufti, semua ada kat situ bagi kita khidmat nasihat. Sama ada produk-produk kita mengikut hukum syarak ke tidak. Itu penting. Kita tak akan buat yang bukan hukum. Kita tak akan melanggar hukum. Itu kami punya visi dengan misi. Okey, baiklah. Itu dia. Orang kata jaminan diberikan oleh Tuan Haji Aziz sendiri kan. Okey, kita nak petik balik Cik Khadijah. Di awal tadi kan Tuan Haji Aziz ada sebut tentang tak apa, umur muda lagi, tunggulah nanti ada masa lagi, boleh buat perancangan kan, boleh buat wasiat. Kita nak tahu, kita nak galakkan lebih ramai untuk buat perancangan harta sewaktu mereka hidup. Kalau boleh masa muda pun dah boleh dah buat sebenarnya kan, dah boleh lantik dah mereka yang betul-betul mempunyai credibility untuk menguruskan harta mereka. Kalau dari sudut pengurusan dan pentadbiran harta pusaka, apa peri pentingnya untuk buat perancangan harta ni seawal mungkin, sewaktu hidup, bukan bila dah jatuh sakit barulah nak cari sana sini kan. Okey, yang pentingnya kenapa kena ada perancangan harta pusaka ni, sebab kita tak tahu kita mati bila. Kan, lagi awal kita buat, lagi kita rasa kita safeguard dah, kita dah protect diri kita sendiri dah. Kita dah protect waris-waris kita. Kenapa yang paling utamanya kena buat? Satu tu sebab kita tak tahu kita mati bila. Yang keduanya adalah kita nak pastikan harta-harta kita ni yang kita tinggalkan ni, kita waris-waris kita dapat nikmati ataupun dapat faedah, benefit atau daripada harta-harta yang ditinggalkan tu dengan cara melantik wasi ataupun pentadbir untuk menguruskan harta kita. Kita tahu kita akan mati, satu hari semua orang akan mati kan, tapi kita pasti tak siapa yang nak uruskan harta-harta kita ni. So bila kita buat perancangan harta pusaka, kita akan melantik pentadbir. Kita dah ada, bila nak buat je wasiat tu, kita dah tahu dah dalam salah satu artikel dalam wasiat tu adalah pelantikan pentadbir. Kat situ dah kita dah fikir dah siapa yang kita nak lantik pentadbir ni. Adakah kita percaya adik-beradik kita boleh jadi pentadbir? Adakah kita percaya mak ayah kita yang masih ada ni boleh tak kalau kita mati nanti dia jadi pentadbir harta-harta kita yang masih banyak dalam hutang sekarang ni? Kalau yang muda ni kan banyaklah hutang-hutangnya kan, tengah nak kumpul aset kan, so tengah banyak hutang. So siapa yang kita nak lantik jadi pentadbir? Atau kita nak lantik sebuah syarikat amanah contohnya macam Salihin kan, di mana ada kepakaran untuk menguruskan harta pusaka. Ada macam Tuan Haji cakap tadi, kita akan negotiate kalau ada hutang, kita akan cari jalan untuk selesaikan hutang semua hutang dunia dan akhirat tu. Tu yang paling utama adalah melantik pentadbir. Yang keduanya adalah kita nak pastikan bila kita meninggal akan ada orang take over harta kita ni. Ada orang yang pastikan segala hutang kita diselesaikan. Itu yang penting, sebab kita mati selagi mana ada hutang kat atas dunia ni, urusan kita kat bawah sana tergantung. Kan, selagi mana kita ada hutang, kita tak boleh nak lalu titian siratul mustaqim tu kan. Jadinya yang hutang tu yang paling utama. Berat tu. Kenapa kena lantik pentadbir? Sebab nak selesaikan hutang tu tadi kan. Dan juga bila kita dah lantik, kita dah pasti dah, kita dah memudahkan juga waris-waris kita. Kalau lah contoh dah lantik As-Salihin, apa-apa jadi dia tahu datang dekat As-Salihin akan guide satu-satu macam mana cara nak buat pentadbiran harta pusaka ni. Benda ni bukan perkara yang mudah, bukan hari-hari kita buat kan. Macam kami buat kerja ni daripada 9 to 6 every day kita buat kerja ni kan. Jadi dia memberi tempoh masa yang lagi singkat lah. Kalau tanpa perancangan tu kadang-kadang 2 tahun 3 tahun duduk saja, tak tahu nak buat macam mana, ambil masa sesama adik-beradik nak berbincang itulah inilah kan. Tapi bila dah ada perancangan tu, sekurang-kurangnya waris yang kita tinggalkan tu dia tak terkapai-kapai. Okey, yang penting mereka ni adalah mereka yang pakar tahu untuk menguruskan segala harta pusaka kita. Dan kalau kita lihat sendiri sedikitlah sebelum kita usai, masa pun dah tak banyak Haji. Kita lihat hari ni banyak harta pusaka Islam yang terbeku. Ada sehingga lebih kurang 70 bilion ringgit. Jadi adakah As-Salihin sendiri boleh bantu waris-waris untuk selesaikan masalah harta pusaka orang yang telah meninggal dunia ini? Mungkin ada kata-kata saranan juga kepada semua pendengar Bernama Radio. Okey. Soalan yang cepu mas lah. Yang selalu saya cakap, sediakan payung sebelum hujan. Buat sekarang. Yang buat sekarang, yang sebelum buat, yang masih hidup buat.
buat daripada sudut perancangan. Saya tak sebut wasiat. Perancangan berarti merangkumi hibah, merangkumi harta pencarian antara suami isteri, merangkumi amanah, kita boleh buat. Tapi dari sudut yang tak buat, bukan putus asa, datang jumpa kami. Kita boleh tengok macam mana kita nak bantu. Umpama dia, katalah mak ayah dia dah meninggal, harta masih beku, masih tak ada orang buat urusan, datang jumpa kami, biar kami bagi khidmat nasihat. Khidmat nasihat ni free, tak payah bayar pun khidmat nasihat. Cuma bila kita buat dari sudut pentadbiran, baru ada kos. So tentang khidmat nasihat, kita boleh cerita apa jurusan. Kata umpamanya dia ada harta tapi tak banyak, cash 600,000 di bawah, dia kata pergi ke Amanah Raya, kita bagi tebut. Kalau dia ada harta bawah daripada 2 juta, kata biar kami tolong nak buat permohonan kepada pejabat pusaka, kita akan tolong macam mana nak buat pengisian borang, kita akan tunjuk, bagi tahu dia, tunjuk ajar. Kalau harta lebih daripada 2 juta, kata biarlah kita jadi pentadbir. Kita akan kumpulkan waris-waris yang ada dan waris-waris yang tak ada, anak-anak beradik yang dia ada. Katanya kita akan tengok first level, second level, kadang-kadang berlapis. Yang first lapis tu daripada 4 tinggal 3, seorang dah meninggal, tengok anak-anak dia siapa. So kita akan kumpul semua ni, kita akan bincang dengan dia orang, kita akan dapat persetujuan, kita akan jadi dia panggil pentadbir atas harta tu. Boleh buat. Kalau dah tak buat, tak ada wasiat, kita boleh tolong buat daripada sudut melicinkan, mencairkan harta-harta yang beku. Kalau kita dilantik sebagai pentadbir. Okey, segala-galanya boleh diuruskan, boleh ditadbir sebaik mungkin oleh As-Salihin Trustee Berhad. InsyaAllah. Jumpa saja. Ya. Benda boleh bawa bincang, kata kan. Ya. Boleh diberikan segala panduan, mana tak tahu tu, kat situ akan diberikan penerangan. Jangan risau kerana mereka merupakan orang-orang yang pakar. Okey, rasanya banyak benda kita nak kupas, tapi kita perlukan banyak lagi masa. Mungkin ruangan lain, Haji. Ya. Boleh saya bagi telefon number ke boleh, orang nak call boleh. kita? Okey, nombor telefon kami ialah 0378809595. Itu ibu pejabat. Dan kami ada cawangan-cawangan satu Semenanjung ni, daripada kat Johor Bahru kami ada, kat KL dekat PJ, kat Kelana Jaya kami ada, dekat Pulau Pinang kat Batuah kami ada, dekat Kota Baru kami ada, dan juga baru cawangan kami buka dekat Kuantan. So kita ada lebih kurang 5 cawangan di Semenanjung untuk menolong khususnya orang Islam yang tentang mencari macam mana nak buat perancangan ataupun nak buat pentadbiran pusaka. Okey, baiklah. Mana terlepas dengar tu boleh tengok balik kerana kita langsungkan secara live FB. Boleh tengok balik video tu untuk dapatkan lebih lagi informasi dan juga nombor telefon dan sebagainya. Kalau tak apa, Google saja. Segala maklumat di hujung jari. Okey, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Abdul Aziz Piru Muhammad, Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad. Terima kasih juga Cik Khatijah Muhammad Syarif, Ketua Jabatan Pentadbiran Harta Pusaka As-Salihin Trustee Berhad. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.